Halo, nama saya Vexel Delvin. Di sini saya akan mengulas tentang beberapa serba sedikit tentang pencemaran laut yang berlaku di Malaysia. Tahukah Anda bahwa Malaysia merupakan 10 negara teratas yang mempunyai sisa terbanyak dalam bentuk plastik? Kita dapat mengetahui bahwa keluasan lautan meliputi 70% daripada permukaan bumi dan memainkan peranan sangat penting bagi mengekalkan iklim planet dan menyokong kehidupan yang berada di lautan dan juga di daratan. Selain daripada tempat sumber utama masyarakat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pencemaran laut yang berlaku akibat daripada peredaran zaman telah membuka ruang dan cara bagi meningkatkan pencemaran laut di Indonesia. Saya akan bincangkan tentang punca-punca pencemaran laut boleh mengancamkan kesan buruk. Yang pertama, sesetelah kilang memilih langkah membuang limbah ke laut kerana menggunakan kos untuk proses pengolahan limbah secara sistematik. Salah satu caranya ialah proses pengolahan biologik yang menguraikan bahan sisa organik menggunakan mikroorganisme seperti bakteria. Proses ini memerlukan biaya yang tinggi kepada pihak industri. Seterusnya, beberapa wilayah tidak memiliki infrastruktur yang lengkap untuk memproses limbah secara sistematik. Pihak industri mengambil langkah untuk membuang sisa industri ke laut. Di samping itu, beberapa industri tidak mempedulikan peraturan alam sekitar dan melakukan tanpa takut kerana kepada hukuman undang-undang di negaranya. Selanjutnya, kebocoran minyak dari kapal tanker di laut akan mempengaruhi pencemaran laut. Kebocoran minyak boleh berlaku dengan kesalahan manusia seperti pihak kuasa di dalam kapal tanker membuat kesalahan proses bongkar atau pengolahan sistem tanker yang akan menyebabkan kebocoran ke laut. Pada setengah masa terdapat cuaca buruk seperti badai atau gelombang tinggi di laut akan mengalami goncangan yang kuat menyebabkan kapal tanker terombang-ambing dan mengalami kerosakan infrastruktur perlindungan minyak yang akan bocor ke laut. Akhirnya, kegagalan mematuhi standard keselamatan di dalam kapal akan membawa risiko yang tinggi kebocoran minyak. Punca pencemaran laut berlaku akibat pembuangan sampah, saraf dan bahan buangan domestik dari kawasan perumahan oleh individu atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab ke dalam aliran sungai, tepi tasik dan laut. Yang pihak tersebut akan mengambil jalan mudah dengan menyalurkan bahan kumbahan ke dalam sistem saliran dan pepalitan. Pembuangan bahan seperti sampah saraf atau minyak yang tidak terkawal akan membawa kepada sifat air perubahan dan membawa kepada pencemaran. Bayangkan individu akan membuang sampah saraf pada waktu malam di kawasan yang tidak dilihat oleh masyarakat keliling demi mengelak daripada ditangkap oleh penguatkuasa. Selain itu, pihak atasan atau organisasi yang membuang sampah saraf ke laut tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap dampak lingkungan. Pihak atasan kekurangan ilmu pendidikan dan kesedaran dalam memahami kesan negatif pencemaran laut yang boleh membawa kesan kepada kerosakan ekosistem laut di mana sampah saraf mengandungi kimia berbahaya, limbah plastik dan bahan pencemar akan mengganggu keseimbangan ekosistem seperti gangguan reproduksi hidup laut, jangkiti populasi haiwan dan mengancam kesihatan manusia. Terdapat juga sesetengah pihak atasan yang memilih untuk membuang sampah ke dalam laut semata untuk berjimat dan menggunakan kos operasi. Hal ini disebabkan kerana prosedur yang sah untuk memproses sampah saraf memerlukan banyak kos dan masa mengikut kuantiti di mana akan membawa kerugian kepada mereka. Oleh itu, mereka memilih untuk mengambil langkah mudah dengan melepaskan sampah ke dalam laut. Menurut Organisation Economic Cooperation and Development (OECO) menyatakan bahawa sebanyak 8,300 juta tan sampah plastik dijana dunia setiap tahun, manakala 2.10 juta tan dari datang Malaysia. Sampah plastik yang dibuang ke laut mampu membunuh hampir 100 juta kehidupan laut seperti penyu, ikan dan sebagainya.
Kehadiran sampah sarap di laut menyentuh isu etika terhadap alam sekitar dan terhadap keharmonian ekosistem. Kegagalan untuk melindungi dan merawat laut secara layak boleh dianggap sebagai kegagalan moral terhadap alam sekitar yang memberi keperluan penting kepada banyak kehidupan. Pencemaran laut tidaklah hanya menjejaskan ekosistem laut, namun ia juga menjejaskan aktiviti manusia, iaitu seperti dari segi sektor perikanan, perdagangan dan pelancongan. Apabila manusia mengambil makanan laut yang tercemar, ia boleh menyebabkan keracunan makanan atau pendedahan kepada bahan berbahaya. Ini boleh menyebabkan keracunan makanan yang dikenali sebagai keracunan alga air biru dan mempunyai kesan negatif pada sistem saraf dan organ dalam manusia. Pencemaran laut juga menjejaskan kawasan pantai, terutamanya yang dijadikan sebagai destinasi pelancong dan kawasan rekreasi. Air laut yang tercemar boleh mengandungi bakteria patogen, virus dan bahan kimia yang boleh memberi kesan kepada kesihatan pengunjung pantai. Pencemaran laut boleh merosakkan ekosistem laut dan sumber makanan yang pada gilirannya boleh memberi kesan kepada bekalan makanan manusia, terutamanya bagi komuniti yang bergantung kepada hasil laut. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara memastikan setiap individu tidak membuang sampah ke dalam perut. Hal ini demikian karena ia dapat membantu mengurangi jumlah elemen berbahaya di dalam air. Selain itu, kerajaan juga berperanan penting dalam memperkasakan undang-undang bagi membendung masalah rasuah, iaitu kerjasama di antara peserta dan pegawai yang terlibat berkenaan dengan jalan penyelesaian untuk lari daripada tindakan undang-undang. Seterusnya, penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui, perlu diperkenal dan digalakkan. Contohnya, penggunaan tenaga solar akan mengurangkan kadar pelepasan karbon yang menyumbang kepada penurunan kualiti udara dan pencemaran lain. Jika dilihat dari sudut lain, aspek pendidikan alam sekitar juga tidak kurang pentingnya dan perlu diperkenalkan kepada murid sekolah dengan membabitkan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam sekitar yang sejahtera. Contohnya, menjalankan aktiviti seperti penanaman pokok di sekolah maupun di kawasan komuniti akan memberi impak kepada mereka. Sebagai penghias bicara terakhir, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dengan memberikan didikan atau pendedahan kepada anak-anak sejak dari kecil mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kualiti alam sekitar agar mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap alam sekitar apabila dewasa nanti, sekaligus melahirkan generasi yang dapat menguruskan alam sekitar dengan lebih mapan. Pertama sekali, mari kita bincangkan tentang kawalan pembuangan sisa. Kawalan pembuangan sisa inilah penting agar suatu sistem kawalan yang ketat dapat dilakukan bagi mengawal kadar pembuangan sisa dari kapal, kilang dan komuniti. Antara sistem yang boleh digunakan adalah sistem kitar semula dan sistem pemprosesan sisa yang lebih cekap merupakan langkah penting dalam membendung masalah pencemaran lautan daripada semakin berleluasa. Seterusnya ialah pemantauan kualiti air. Pemantauan kualiti air adalah penting agar kita dapat mengetahui komposisi nutrien ataupun bahan-bahan organik yang terkandung di dalam sumber air tersebut. Pemantauan ini adalah penting agar kita dapat melaksanakan kajian, dan dari kajian tersebut kita boleh mengenal pasti dari mana datangnya sumber pencemaran tersebut. Memelihara dan mengurus sumber daya marine dengan baik untuk menjaga keanekaragaman biologi laut dan memastikan pengurusan sumber daya laut yang lestari. Memastikan pengusaha dan syarikat yang terlibat dalam pengeluaran dan pengeksportan produk laut mempunyai amalan yang mesra alam dan bertanggungjawab. Jadi, konklusinya, sudah terang lagi dan bersuluh, pencemaran laut merupakan salah satu isu yang kini menjadi punca perdana berlakunya pencemaran alam sekitar yang giat berlaku kebelakangan ini. Sebagai masyarakat madani, kita sewajarnya menerapkan nilai bertanggungjawab
di dalam diri kita. Oleh itu, kita sama-sama dapat menjaga kelestarian laut dan juga alam sekitar dengan menjaga kepentingan ekosistem global dan kehidupan manusia. Selain itu, masyarakat juga haruslah menerapkan nilai keprihatinan terhadap alam sekitar seperti tidak membuang sampah ke dalam laut dan membantu mengutip sampah yang dapat dilihat dengan mata kasar. Dengan ini, masyarakat sama-sama dapat membentuk sebuah masyarakat dalam kalangan generasi muda pada masa akan datang dengan menjadi contoh kepada anak-anak. Seperti yang kita sudah arif, laut merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia-manusia di muka bumi ini melalui aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan sering dijalankan oleh masyarakat yang berada di kawasan pinggir laut untuk dijual ataupun sebagai sumber makanan keluarga. Dengan itu, menjaga kebersihan dan kelestarian laut dapat menjamin kehidupan hidup hewan akuatik yang seterusnya akan menjadi sumber makanan manusia dan juga haiwan di darat. Tegas dinyatakan bahwa semua pihak haruslah mengambil peranan dalam bertanggung jawab dan bekerja sama bagi menjaga laut kita daripada tercemar. Jika semua pihak dapat menjalankan perannya masing-masing, sudah yakin dan percaya bahwa laut di negara kita tidak akan sesekali tercemar, malah meningkatkan lagi ekonomi negara. Jika bukan kita, siapa lagi? Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga harta dunia ini.